Ustaz Muhammad Alamin di Konti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Selamat puasa. Okey, hari ni kita nak sembang-sembang ya. Bila sebut tentang puasa para pendengar dan Ustaz Muhammad, semua tahu syaitan iblis kena ikat ya. Kalau lah ada juga orang jahat, mana orang tu lah iblis, orang tu lah syaitan ya. Syaitan laknatullah. Dan kita nak belajar hari ni, nak ketahui ya tentang tajuk kita, kisah iblis. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Hormati Allah, DJ Siti, khususnya kepada ibu-ibu, ayah saya yang saya sayangi, abang-abang, akak-akak yang saya doakan kebaikan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ni sama-sama dapat kita bertemu, sama-sama dapat kita bersama dalam Pesona di Zahra ini. Dan apa yang kita nak kongsikan pada pagi ini iaitu kisah iblis sebenarnya dalam bulan Ramadan ni, dan kita ambil iktibar apa yang boleh kita ambil iktibar bersama dan memberi kebaikan kepada kita. Ibu-ibu, ayah saya yang saya sayangi, abang-abang, kakak, adik-adik yang saya doakan kebaikan sekalian kan. Iblis ni kana minal jin, kata Al-Quran. Dia dulu daripada golongan jin. Jin ni dia wujud sebelum kejadian manusia. So kita sebelum Allah jadikan Adam AS, sebelum Adam tu diturunkan ke muka bumi, di dunia ni ada satu makhluk yang ada ketika itu, iaitu jin. Di kalangan jin-jin yang maknanya yang ada ni, jin ni ada yang sangat ada satu jin, nak cakap seekor ke apa, sekeping ke seorang jin ke apa tu. Okay. Jin ni ada satu jin seekor jin, tak ada ekor kan. Ada satu jin ni, dia memang sangat kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala letakkan dia sebaris dengan para malaikat. Nama dia adalah Azazil. Okay, oleh kerana jin ni dicipta daripada api, sedangkan malaikat daripada cahaya, jadi kejadiannya menghampiri satu sama lain kan. Jadi dia boleh nampak antara satu sama lain, dan dia boleh maknanya sama-sama duduk lah. Okay. So dia ada satu jin nama dia Azazil. Azazil ni diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para malaikat. Okay. Kemudian berlalu masa, maknanya Azazil ni berada bersama malaikat, beribadah bersama para malaikat, sampai Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 30 kan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan khalifah di muka bumi ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala nak jadikan khalifah itu, Allah Subhanahu wa taala tanya tanya semua makhluk-makhluk langit, bumi, gunung, fa'abaina ayyahmilnaha, mereka semua tak sanggup untuk memikul jawatan sebagai khalifah itu. Fahamalahal insan, manusia yang sanggup. Maka maknanya sebelum dijadikan manusia jadi khalifah ni, ditanya pada semua makhluk-makhluk ni tak ada siapa yang sanggup jadi khalifah di muka bumi ni. Kalau ayam waktu tu sanggup jadi khalifah kan, cuba kita bayangkan ayam maknanya bawa kereta kan. Tengah bercakap dekat Pesona di Zahra ni. ayam kan. Kokok manjang lah. Kokok kek apa maksud dia, kita pun tak tahu kan. Tapi semua tak sanggup. Fahamalahal insan, maka Allah jadikan manusia sanggup untuk jadi khalifah ini. Maka diciptakan Adam AS. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Adam ini, maka Allah sebut pada seluruh para malaikat itu, tunduklah kamu hormat kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka semua makhluk-makhluk ni semua tunduk kecuali iblis. Tajuk hari ni kita adalah kisah iblis. Semua makhluk-makhluk ni tunduk illa iblis, kecuali iblis. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis. Allah SWT cerita kepada kita, kenapa iblis ni tak mau tunduk kepada Adam AS, tunduk hormat kepada Adam AS. Kalau ikut tafsir ulama, ada setengah bahagian ulama katakan bukan sujud macam kita. Sebab sujud macam kita ni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana hormat, wallahu alam, tak diterangkan dalam Al-Quran macam mana caranya. Tapi yang kau dah sebut, fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis. Mungkin tabik ke, mungkin apa ke, hormat selayaknya kepada manusia itu. Maka fasajadu illa iblis. Allah sebut kenapa iblis ni dia tak mau sujud pada Adam AS. Dua sebab Allah SWT sebut. Yang pertama, abah
Yang kedua, wastakbara wa kana minal kafirin. Pertamanya enggan, dia memang tak nak. Yang keduanya wastakbara, dia tu adalah orang yang takabur, maknanya sombong, dan dia jadilah daripada golongan orang yang kafir. Okey, pengajaran kisah iblis pada hari ini, dua benda kita kena jaga. Yang pertama kan, untuk kita ni nak dapat Allah Subhanahu Wa Taala, nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, nak berjaya di akhirat, jangan jadi orang yang enggan. Jangan jadi orang enggan. Sebab Quran sebut syaitan tu aba wastakbara. Pertama dia enggan. Kemudian yang kedua dia wastakbara, dia tu menjadi orang yang bongkak, sombong. Jangan jadi orang enggan. Kita pelik kan? Ada ke Siti orang yang enggan masuk syurga kan? Ada Ramai. Ada kan? Apa sedar Ibu ayah saya sekalian, kita pun tanya ada ke orang yang enggan Tapi dalam Quran Allah sebut tau, ada. Dalam hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Kullukum yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap kamu ada can masuk syurga, ada peluang masuk syurga kecuali orang yang enggan. Maka para sahabat pelik, macam mana kita pelik pada hari ni. Ada juga orang yang enggan masuk syurga kan? Wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka apa kata Allah Subhanahu, apa kata Nabi SAW? Wa man atani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada aku, ini pada Nabi SAW, orang itulah yang akan masuk syurga. Orang yang mengingkari aku, ini mengingkari Nabi SAW, orang itulah adalah digolongkan sebagai orang yang enggan. Maknanya kita ni ibu ayah, abang-abang, kakak yang dirahmati Allah sekalian kan, kita ni jangan jadi orang enggan untuk masuk ke syurga selamat. Hari ni ada orang enggan tau masuk ke syurga kan, sebab dia tak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan untuk taat pada suami. Allah perintahkan, dia tak taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Yang suruh kita jadi isteri soleha ni bukan suami kita. Sedia? Ya Ustaz. Kan? Bukan suami kita. Kalau suami, lama aku cekik suami tu Ustaz. Kalau suami lah kan. Tapi yang suruh kita taat kepada suami tu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah yang perintahkan kita taat, bukannya suami tu. Kalau suami tu nyakit hati lah kan. Hari ni yang suruh kita kasih kepada isteri, begitu juga kita suruh merahmati isteri, begitu juga suruh kita bagi nafkah kepada isteri, bukan isteri itu. Kalau isteri itu kita bagi pun kadang-kadang dia tidak menghargai. Tapi yang sudah bagi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yunfik dzu sa'ati min sa'ati. Bagilah nafkah semampu-mampu kamu. Jadi maknanya taat perintah Allah. Balik pada kisah iblis ni, iblis kerana enggan, memang dia tak nak. Dia tak nak taat perintah Allah. Yang suruh sujud bukan Adam. Yang suruh sujud adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita juga, ibu-ibu, ayah saya yang saya sayangi kan. Yang hari ni yang suruh kita jadi baik, yang suruh kita taat kepada suami, yang suruh kita bagi nafkah pada isteri dan sebagainya, bukan isteri itu, bukan suami itu, Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan jadi macam iblis. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran kan, aba. Dia memang enggan, dia memang tak nak. Yang hari ni abang-abang, ayah-ayah, kakak sekalian kan, yang suruh kita taat kepada ibu ayah kita hari ni, menjadi anak yang soleh, bukan ayah itu kan, ni kecil hati dengan ayah, kecil hati dengan ibu dan sebagainya. Tapi yang suruh taat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang suruh buat baik itu kan. Sebab itu hari ni berbaiklah. Jangan jadi orang enggan nak jadi orang baik. Sebab yang suruh jadi baik adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Siti, ibu-ibu, ayah, abang-abang, kakak yang saya doakan yang kebaikan sekalian kan. Kemudian wastakbara ni maknanya dia takabur. Takabur ni sombong ataupun bongkak kan. Ada dua ciri-ciri orang yang sombong. Kita kena belajar hari ni supaya kita tak jadi macam iblis. Kita cerita kisah iblis pada hari ni, pada bulan Ramadan, supaya kita tidak jadi macam iblis. Apa dia Ustaz? Apa dia tu? Ciri-ciri sombong ada dua. Yang pertama, dia rasa dia tu bagus. Dia tu rasa bagus. Dalam waktu yang sama, dia merendah dan menghina orang lain. Itu ciri orang sombong. Kan? Dalam Quran Allah sebut benda ni tau. Kenapa iblis tu jadi takabur? Dan dia kan, iblis tu tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, ana khairum minhu. Kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Maksudnya, ciri-ciri orang yang sombong, pertama dia rasa dia tu lebih bagus daripada orang lain. Dalam waktu yang sama, dia menghina orang lain. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia ni. Kau cipta aku daripada api, kau ciptakan dia daripada tanah. Aku lebih baik, ya Allah, aku lebih baik daripada dia ni. Kan? Kalau dia kata terpecah ciri-ciri itu, tak jadi sombong. Katakanlah dia rasa diri dia bagus seorang dia. Dia perasan sendiri kan, aku ni bagus sebenarnya kan.
tapi tak rendahkan orang lain. Itu dipanggil ujub dalam bahasa Arab kan. Ujub ni rasa takjub dengan diri, rasa hebat dengan diri. Sembahyang aku ni bagus main tarawih ni kan, 8 rakaat. Orang lain sembahyang 20, lebih daripada tu lagi. Tengok aku sembahyang 8 rakaat kan, khusyuk aku kan. Ada setengah orang tu buat 10. Dia bukan 8, buat 10 pun bagus, tak ada masalah kan. Dan maksudnya janji kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana itu ujub, rasa heran pada diri itu ujub. Tapi Imam Ghazali juga melarang kita untuk bersifat demikian, takut dia permulaan kepada sombong. Tu. Kemudian menghina orang lain dalam keadaan yang menghina, dalam keadaan sombong menghina, mana rendah pada orang lain. Ustaz tu boleh pakai pun. Ngah saja. Kan dia rasa diri bagus, doktor yang sama dia rendahkan orang lain. Orang pada apa tahu kan, abang tu apa tahu abang ni kan, kau apa tahu pak, kau main mahjong je pak. Contoh kan, kau kerja main mahjong ni apa kau tahu pak. Okey, so jadi maknanya dua benda tu jadikan iblis tu akhirnya terhina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, abah. So ibu-ibu, ayah, bapa, kakak yang saya sayangi sekalian kan, saya doakan yang kebaikan sekalian. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita maknanya jadi orang yang enggan. Sebab iblis bermula di enggan, mana tak nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jangan jadi orang yang takabur. Gabungan enggan campur takabur ni dia jadi super takabur sampai menjadi kufur. Nauzubillah min zalik. Ini dia. Okey. Kemudian bermulalah babak dia. Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada iblis kan. Allah murka kepada iblis. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan iblis tu daripada syurga. Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Sebelum iblis keluar daripada syurga, Allah bagi satu lagi peluang. Iblis, kau dah minta apa? Satu lagi peluang. Kau dah minta apa? Kita ni manusia, terutamanya orang-orang yang nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha ke arah keimanan, ada peluang, satu peluang kita diajar untuk minta ampun pada kesalahan kita. Kalau ada satu peluang ni, kita diajar, saya minta maaf raya, saya salah, minta maaf. Iblis ada peluang itu, tapi kerana takabur itu, dia tak minta ampun, minta maaf pun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta apa? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, boleh tak aku nak panjang umur sampai hari kiamat? Boleh tak? Kan? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih. Dan itu permintaan iblis, Allah benarkan. Iblis minta pun Tuhan makbul Allah makbul. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Boleh tak aku nak, maknanya boleh tak aku nak panjang umur kan? Allah SWT sebut qala fa innaka minal munzarin, aku bagi kau memang orang yang akan mati sampai hari kiamat, ila yaumi waqtil maklum, sampai pada hari kiamat Allah bagi. Kenapa dia minta ni? Selepas terdapat panjang umur tu, dia bersumpah depan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ibu-ibu, kakak ayah sekalian kan, kalau nak baca kisah ni kan, ada dalam surah Al-Hijri. Surah Al-Hijri dia bermula daripada ayat 32, kita baca sampai kan ayat maknanya 45 macam tu kan, ayat 32 sampai 45 tu kisah iblis ni kan. Okey, kemudian dia dapat panjang umur tu, dia kata apa? Qala rabbi bima aghwaytani, Tuhan, oleh kerana aku telah menjadi sesat. Dia bersumpah dua benda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Pertama, Tuhan, aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Yang kedua, aku akan sesatkan mereka semuanya. Kan? Jadi maknanya dua sumpah iblis tau. Pertama, la uzayyinanna lahum fil ard. Dia cerita ibu, ayah, bapa, kakak saya yang saya sayangi sekalian. Hari ni berapa banyak orang buat kesalahan, dia tak rasa dia buat salah. Buat banyak hari ni. Ini orang menderhaka kepada suami kan, dia tak rasa dia derhaka kepada suami. Padahal muka suami saya, Ustaz, dah 2 minggu saya boykot dia. Kesian suami tidur kat luar 2 minggu kan. Dia tak rasa dia bersalah. Okay, dia tak rasa dia bersalah. Hari ni orang kasari isteri, tak bagi nafkah, dia tak rasa dia bersalah. Dia dah kerja, dia ada duit sendiri, pandai-pandai lah dia kan. Malah isi minta duit, bang, minta duit, awak di duit kasih duit aja, marah kat isteri kan. Dia tak rasa pun. Maknanya pemberian itu Allah SWT yang suruh, dia tak rasa. La uzayyinanna lahum fil ard. Banyak hari ni anak yang derhaka, dia tak rasa pun dia menderhaka pada mak ayah dia.
Kan? Dia tak doa pada mak ayah, dia tak rasa pun dia bersalah. Itu la uzayyinan lahum fil, itu iblis sumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda tu berlaku, masya-Allah. Allah sebut surah Hijri. Bulan Ramadan ni ibu ayah bapa kakak yang saya sayangi sekalian, dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kena ingat, ini Allah ceritakan kisah iblis kepada kita. Yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku kesesatkan mereka semuanya, masya-Allah. Tapi apa jawab Allah Subhanahu Wa Taala? Apa dia, Ustaz? Tak, iblis tapi iblis ni mengaku Iblis ni mengaku sebelum Allah SWT jawab ni dia gairah ni, nak senang faham kan, sama kembang hidung ni, kembang hidung kan. Tuhan, aku sumpah Tuhan, kembang hidung nak senang faham kan, lebih emosi kan. Aku sumpah Tuhan, aku panjangkanlah umur aku. Allah kata okey, kau apa nama, fa innaka minal munzarin, kau dipanjangkan umur. Dia sumpah depan Allah Subhanahu Wa Taala, kau kesesatkan mereka semuanya. Tapi iblis sebut illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali aku tak mampu nak menggoda orang yang ikhlas kepada engkau ya Allah. Tak mampu. Minggu depan kita nak cerita ikhlas yang macam mana, yang syaitan tak mampu nak goda, insya-Allah. Minggu depan tunggu. Jangan ke mana-mana. Minggu depan kita akan cerita. Sebab itu janji iblis, dia takkan mampu goda orang ikhlas. Ikhlas yang bagaimanakah, kan? Kita akan bincang pada minggu depan ikhlas. Sebab itu iblis disebut, kan? Jadi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala jawab, iblis, kau jangan sombonglah iblis. Kau jangan sombonglah. Bukan di tangan kau nak menyesatkan orang itu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Inna ibadi, sesungguhnya hamba-Ku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, laisa laka alaihim sultan. Tidak ada kuasa untuk kau sesatkan mereka itu, illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang yang mengikutmu dengan hawa nafsu, ataupun kecuali orang yang aku anggap seperti sampah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tak ada kuasa, kau tak usah cakap banyaklah iblis. Bukan kuasa kau menyesatkan. Kan? Inna ibadi, hamba-Ku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, laisa laka alaihim sultan. Kau tak ada kuasa sesatkan mereka, illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang yang aku anggap sampah. Na'udzubillah. So hari ini orang yang disesatkan oleh iblis, apa nilaian Allah Subhanahu Wa Taala pada dia? Takut ibu-ibu, ayah-ayah hari ni kan, kalau anda kata seorang isteri deraka pada suami, kita daripada ayat ini, kisah iblis, ayat ini, apa nilaian dia tu sehingga Allah hari ni kekuatan buat maksiat, Allah biarkan kita, orang betul boleh buat maksiat. Kenapa Allah izinkan dia? Apa nilaian dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau di dunia Allah biarkan, macam mana ke akhirat nanti, masya-Allah, Allah biarkan macam mana tu keadaan. Na'udzubillah. Sebab itu kisah iblis, kita ambillah pengajaran pada hari ini, kan. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak yang saya sayangi sekalian, macam mana yang saya pernah ulang, kan. Satu ketika dulu saya ulang balik, kita pernah cakap, kan, kita manusia ni, kan, fasa pertama kita akan rasa harta tu begitu penting buat kita. Kita nak cari harta tu, cari harta. Sampai satu masa kita tak rasa harta tu penting. Sampai satu masa kita akan rasa kesihatan tu lagi penting. Betul. Kesihatan lagi penting kita rasa. Jadi jutawan tapi stroke, kan, tak dibangun, duduk buat apa, kan. Kesihatan begitu penting. Sampai satu tahap kesihatan pun kita tak rasa penting dah. Sampai satu tahap kita akan rasa kasih sayang tu lagi penting. Cucu balik ke, anak telefon ke, itu lagi penting buat kita sampai tahap. Dan sampai satu tahap kita akan rasa semua tu tak penting. Yang penting adalah amalan kita. Tanpa meninggalkan tiga yang awal, tanpa meninggalkan harta, kesihatan dan kasih sayang, kita tumpulah kepada amalan. Sebab itu akhirnya manusia akan rasa itu penting. Sebab itu hari ini kita, maksudnya buatlah apa yang berlaku pada hidup kita, kita jadi Allah, hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang baik. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kami uji manusia itu, kami datangkan baik, turun naik nafas manusia itu, sama ada diuji dalam keadaan yang, sama ada dia melalui dalam keadaan yang derita ataupun bahagia. Turun naik nafas manusia itu, sama ada dia derita ataupun bahagia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk kami uji mereka manakah di antara mereka yang paling baik amalan. Untuk Allah uji kita. Hari ini kita dalam keadaan senang, tenang, kan? Maknanya rasa lapang, kan. Allah SWT uji sebenarnya itu nak tengok mana baik, adakah kita ingat Allah SWT, ataupun dalam keadaan derita, kita diuji dalam keadaan sempit hati kita, orang fitnah kita, orang kata kita, orang susahkan kita,
kehilangan barang kita, kesihatan kita hilang, orang isteri tak hormat kepada kita, kita rasa anak-anak derhaka pada kita, kita disusahkan kan, kita jadi penjamin orang tu lari, kita yang kena kejar kan, kita punya pasport yang kena blacklist, tak boleh pergi Mekah kan, sedih kan, harta pusaka tak dibagi dengan baik kan. Diuji kita, sempit hati kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah nilai mana di antara kita yang paling baik amalannya. Sebab Allah sebut, inna ibadi, hambaku, kau tak ada kuasa nak sesatkan mereka, laisa laka alaihim sultan illa, melainkan orang yang aku anggap sebagai sampah, manittaba'aka minal ghawin, yang ikut dengan hawa nafsu dia. Ada yang boleh derhaka kat suami, di sisi kau apa nilaian, di sisi kau apa nilaian diri aku, ya Allah, apalah nilaian diri aku ni, ampunlah Tuhan. Taubat, tu balik pada taubat kan, dan ikhlas minggu depan kita akan bahaskan insyaAllah kan. Taubat, tak ada istilah terlambat dalam taubat ini kan? Tak ada istilah kita rasa maknanya nak menanggungkan taubat, tak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha penerima taubat kan. Kita dinilai kan, bukan daripada mana kita bermula, kita dinilai di mana penghujung kita. Kalau penghujung itu bagus, penghujunglah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba jadi bergaduh. Sebab apa? Illa manittaba'aka minal ghawin, orang yang aku anggap mesti sampah. Allah biarkan kita jadi isteri derhaka. Apa nilaian Allah di sisi kita sebenarnya? Ini muhasabah bulan Ramadan, kisah iblis ni. Allah kata tak, kau takkan mampu. Illa manittaba'aka minal ghawin, orang yang kau anggap seperti sampah aja, kau mampu buat macam tu. Na'udzubillahi min zalik. Jadi ibu ayah saya yang saya sayangi, abang-abang, kakak, adik-adik, saya doakan kebaikan sekalian. Hari ini marilah sama-sama. So maknanya hari ini kita renungkan kan diri kita ni kan. Jangan sampai kita ni bersama dengan maknanya iblis lah yang nak sesatkan kita. Dan benar Allah pelihara kita kan daripada syaitan kan, daripada iblis ini kan, yang memang berjanji nak merosakkan kita. Bulan Ramadan ni iblis ni dia diikat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasuddifati syayatin, syaitan itu diikat kan. Rupa-rupanya ada ayat, ada cara, ada kaedah untuk memenjarakan ataupun mengikat benda-benda halus ni. Ada cara dia, ada ayat dia kan. Kalau ada jin ke kacau manusia, ada cara untuk memenjarakan dia, ada cara untuk mengikat dia. Saya biasa bawa orang ke Palestin kan. Ni 10 akhir ni pun insya-Allah akan ada di sana. Kan dekat dalam Masjid Aqsa, dekat bahagian timur Masjid Aqsa, dia ada satu tempat dipanggil penjara jin. Saya imam satu Masjid Aqsa mengkursuskan, maknanya dengan izin Allah kursuskan sejarah Masjid Aqsa tu kat saya tu kan. Ketika dia bawa saya, dia kata, ni Muhammad, ini penjara jin. Zaman Nabi Sulaiman, bagi jin-jin yang melanggar peraturan ataupun kira melanggar syariat Nabi Sulaiman tu akan dipenjarakan di sini. Maknanya ada kaedah untuk memenjarakan benda halus ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kan memang kalau kat situ tu memang meremang enggak berumur kan, terutama waktu pagi atau waktu malam kan. Saya tanya imam, "Mam, ada lagi ke jin sini kan?" Dia tarik tangan saya, dia kata, "Jangan tanya." Dia bawa jalan, "Jangan tanya." Kan? Jadi hari ini alhamdulillah dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, pada bulan Ramadan kita maknanya syaitan tu tak ada. Tapi kalau hari ini kita tu masih membuat perkara yang engkar, apakah nilaian Allah SWT pada diri kita? Na'udzubillah. Sebab tu hari ini muhasabah lah ibu-ibu ayah kakak sekalian. Dan seperti mana yang kita kisah iblis ni kan, ambil iktibar kan? Mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita insyaAllah. Minggu depan kita nak bincang dan kongsikan apa yang syaitan sebut, aku tak mampu goda orang ikhlas. Ikhlas yang macam manakah? Kita akan kongsikan pada minggu depan. Tunggu insya-Allah. Wallahualam. Okey, kita nak buka sekarang ni ruang dan peluang kepada para pendengar ya Ustaz ya, untuk interaksi dengan kita di Konti. 3 cara diberikan. Pertama, macam biasa, telefon kita di Konti, taliannya 0362051500, ataupun cara kedua, anda boleh like kami di Facebook ikim.fm. Cara ketiga, boleh SMS ya, typekan IKIM, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Tapi pastikan berdaftar dahulu menjadi rakan SMS kami, baru boleh SMS. Okey. Di FB kita yang bertanya, Abdul Qadir Al-Kaf tanya, Ustaz, saya nak tanya, adakah iblis sahaja yang dipanjangkan umurnya atau bersama dengan keturunannya, dan apa beza antara iblis dengan syaitan? Okey. Iblis dengan syaitan satu susuk individu yang sama, cuma gelarannya. Iblis yang putus asa kan? Syaitan ni maknanya yang cerdik.
Okay, yang putus asa iblis, sebab dia adalah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ketika buat salah ada konsep taubat itu, tapi dia tak nak pun minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah walaupun kisah ini maknanya diceritakan oleh ahli kitab, tapi tak bertentang hadis, kita boleh ceritakan. Satu ketika, oleh kerana Nabi Musa itu boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Satu hari iblis datang bertemu Nabi Musa, wahai Musa, kau boleh cakap direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh tak aku macam nak taubat lah, boleh tak? Maka Nabi Musa pun bernajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bertanyakan ni iblis punya inilah hajat lah kan. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi Musa, so beritahu kepada Iblis, boleh kalau anda kata kau nak bertaubat, tak ada masalah, Allah tu mampu ni bertaubat, tapi hendaklah engkau sujud di kuburan Nabi Adam AS. Apa kata Iblis? Waktu hidup aku tak sujud, lagi waktu mati malas aku. Macam tu lah. Soalan macam tu. Itu saya tambahkan. Maksud malas aku macam tu. Hidupnya aku tak sujud, mati dekat sujud. Tak jadi lah. Allah SWT ada peluang untuk ruang taubat itu. Tetapi dia tak nak. Itu Iblis. Iblis maknanya putus asa. Syaitan yang cerdik, memang cerdik, licik untuk menggoda manusia itu. Ada susuk tubuh yang sama, kan? Iblis dan juga syaitan. Nama asalnya Azazil, kan? Macam juga ada nama-nama yang lain, laknatullah alaih, na'udzubillah min zalik dan sebagainya. Wallahu alam. Dan adakah keturunan iblis sahaja yang dipanjangkan? Okey, iblis daripada golongan jin. Yang dipanjangkan umur ni iblis sahaja, kan? Sedangkan jin tidak. Okey, tapi jin tu memang umurnya panjang. Yang mana sampai kiamat jin ni umurnya panjang. Sebab ada jin zaman Nabi Sulaiman alaihissalam bertemu dengan Nabi SAW. Nabi Sulaiman, dia zaman dia adalah 950 tahun sebelum Masihi. Mana sebelum satu Masihi, 950 tahun sebelum Masihi kan. Rasulullah SAW adalah 500 Masihi, 570 Masihi kan, Rasulullah SAW. So ini maknanya hampir 1500 tahun umur dia. Zaman Nabi Sulaiman jin jumpa Nabi SAW. Maksudnya jin tu umurnya panjang, tapi tak sampai kiamat. Mati juga dia. Tapi kalau iblis tu, ya Allah sebut dalam Quran bahawa fa innaka minal munzarin. Memang dia di panjang umur sampai pada kiamat. Seterusnya, Khairul Nizam Syamsuddin tanya, Ustaz, betul ke tidak iblis tu dulu ketua para malaikat? Sebahagian rawi menyatakan demikian. Maknanya dia ketua pada malaikat. Tapi maksudnya apa? Okey, apa beza malaikat dengan juga jin atau manusia kan? Malaikat ni dia memang Allah sebut dalam Quran kan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak akan mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan sentiasa taat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia memang diri dicipta tidak ada nafsu dalam badan dia. Sedangkan manusia dan jin ni dia ada nafsu dalam badan dia. So dia ada cabaran dia. Nak beribadah, nafsu kata alah relax dulu kan. Muda lagi kan, nanti tua besok lepas pergi haji kau beribadah lah kan. Maknanya nafsu tu dia malas kan. Jadi kenapa boleh sampai iblis tu lebih daripada para malaikat? Sebab apa? Dia beribadah tu dengan mujahadah tu dengan melawan nafsu dia tu. Sebab tu hari ni kita sini pun manusia, kalau anda kata kita boleh menjadi orang yang baik beribadah tu, sebab tu malaikat pun respect juga. Sebab malaikat dia tak ada nafsu taat dia. Kita ni nak taat ada nafsu, mana malas untuk membuat ketaatan yang diperintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada setengah rawi mengatakan dia adalah ketua para malaikat. Ada setengah kata tidak. Ada sebahagian sebaris dengan malaikat saja. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya pertanyaan daripada pendengar kita. Okey, kira mana daripada pencari hidayah. Ustaz, bagaimana jika ada bisikan-bisikan yang tak baik dalam bulan Ramadan ni? Apakah itu merupakan sikap diri kita sendiri? Dan jika munculnya sikap-sikap mazmumah di saat syaitan diikat ni, contoh pemarah dan sebagainya, bagaimana kita nak lawan dan perbaiki diri dalam bulan yang mulia ini? Okey, ada satu kisah. Ada satu orang, dia diberitahu bahawa dekat satu pantai ni ada satu batu yang ajaib. Okay? Batu ajaib ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dia akan boleh menyembuhkan banyak penyakit. Okay? Jadi ada satu orang diberitahu di situ ada satu batu ajaib. Ciri-ciri batu ajaib itu, ni ada pantai yang berbatu. Ciri-ciri batu ajaib itu adalah batu tu agak hangat ataupun panas. Maka bermula dia
Dia pegang batu, dia akan campak. 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 Maknanya dia cari batu yang ajaib ni. Maknanya cici batu tu hangat. Okey, selama 40 hari dia mencari batu tu, pegang batu campak, pegang batu campak, pegang batu campak. Oleh kerana kebiasaan dah dia pegang batu dan campak, sampai dia terpegang batu yang ajaib ini, dia pegang dan dia campak juga. Sebab dia jadi tabiat diri dia pegang batu dan campak. Okey, macam tu juga kita. Hari ni iblis dah diikat. Tapi hari ni tetap ada rasa macam nak buat jahat jugalah, nak buat benda tak baik jugalah. Sebab apa? Terbiasa jahat itu. Sebab itu kita boleh kenal diri kita, true color kita, betul-betul tabiat kita ni pada bulan Ramadan. Aku ni sebab syaitan tak ada dah. Tapi jahat juga. Semasa memang jahat tu diri kita sendiri. So bila kita faham jahat tu diri kita sendiri, kita boleh baiki. Sebab syaitan tak ada campur tangan iblis dah pada bulan Ramadan ni. Tapi jahat juga. Jahat tu memang diri kita sendiri. Wallahualam. Berikutnya, okey, syaitan tu dia kata, setengah ustaz kata kena ikat, setengah kata yang kena ikat tu dia punya cucu-cucu je, panglima dia bebas. Macam mana ustaz? Okey, yang kena ikat adalah wasuddifati syayatin. Syaitan tu kena ikat. Jadi syaitan tu apa? Iblis dan juga wajunudihi, dia punya tentera-tentera lah, ataupun dia punya pengikut-pengikut dia. Okey. Jadi maknanya dalam hadis Nabi wasuddifati syaitin memang diikat. So ini maknanya adakah syaitan tu tentera ke apa semua? Sebab dalam hadis semua golongan yang dipanggil oleh syaitan dan dipanggil syaitan tu. Semua golongan bagi syaitan dia kena ikat. Nak senang faham macam nilah, nak senang faham tau macam ni. Syaitan ni daripada golongan jin. Okey. So ginilah. Jin ni ada yang Islam, ada yang tidak. Ada yang kafir kan. So golongan jin yang menjadi tentera iblis, nak senang faham lah. Macam golongan mafia lah, contoh manusia ni dengan mafia. Sebelah Ramadan, mana-mana geng disebut sebagai mafia akan diikat dan ditangkap. Macam tu kan. Mereka bertebaran lari, akan diikat dan ditangkap. Kan? So maksudnya semua benda yang berkaitan atau menjadi tentera iblis adalah menjadi tentera syaitan, benda tu akan ditangkap. Sebab dalam hadis ni Nabi sebut, dia punya sebutan tu wasuddifati syayatin. Banyak syaitan, banyak syaitan ni akan ditangkap. Wallahualam. Okey, seterusnya Abdul Kudus tanya, boleh ke tidak jin ni mengetahui niat kita ataupun ilham kita untuk kita buat sesuatu sebelum kita melafazkannya? Tak boleh. Sebab niat ni hanya boleh dibaca oleh malaikat. Kan? Malaikat boleh dengar hati kita, kan? Allah Subhanahu Wa Taala lebih dalam lagi. Benda yang bukan niat pun Allah tahu, gerakkan hati. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu lagi Maha mengetahui. Malaikat dia boleh baca niat yang boleh kita lafazkan, tapi lebih dalam ni gerak hati tu kan, itu Allah Subhanahu Wa Taala boleh tahu. Syaitan jin tak boleh. Kan? Wallahu alam. Adakah iblis ataupun jin ni beranak? Ada yang tanya. Macam manusia. Sebab tu dalam Quran Allah sebut yang tidak beranak dan diperanakkan lam yalid wa lam yulad, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuma cara macam mana itu tak diterangkan hadis. Adakah dia berkahwin macam manusia, menjalankan perhubungan atau bertelur ke apa ke? Wallahu alam. Kan? Saya tak jumpa. Mungkin ustaz-ustaz lain jumpa, kita boleh tanya ustaz lain. Wallahu alam. Okey, yang terakhir mungkin ustaz sebagai kesimpulannya tentang tajuk kita kisah iblis ni, apa yang boleh kita simpulkan? Siti, ibu, ayah, abang, kakak yang saya doakan kebaikan sekalian kan. Kisah iblis ni kita bacakan pada bulan Ramadan ni kan, supaya kita ingat. Pertama, kenapalah iblis tu mengingkar Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab dua sebab. Pertama, dia enggan taat. Ada orang yang enggan taat. Yang kedua, dia takabur. Pertama, dua benda ni jangan kita buat dan hindarkan dari diri kita. Ada sifat takabur dan sifat enggan. Jangan rasa kita lawan suami, kita tak rasa berdosa pun lawan suami tu. Jangan hari ni kita mengkasari isteri kita buat tu, kita tak rasa berdosa dan bersalah pun. Kalau itu berlaku, maksudnya kita memang telah mata kita telah la uzayyinan lahum. Yang ketiganya, pengajaran dia, iblis sebut, aku akan goda semua ni. Nak senang faham, kembang-kembang hidung depan Allah disebut tu. Nak senang faham, bukan macam ni tau. Kembang-kembang aku bersumpah Tuhan. Tapi tetap dia kata illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang ikhlas aku tak mampu nak goda ya Allah. Orang ikhlas aku tak mampu nak goda. Orang ikhlas macam mana? Minggu depan kita bahaskan. Tunggu. Kemudian pengajaran yang keempat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna ibadi, ambaku kau takkan mampu goda. Kau takkan mampu. Engkau kembang-kembang hidung macam mana pun, action macam mana pun, kau tak mampu. Illa man ittaba'aka minal ghawin. Kecuali orang yang kau anggap seperti sampah. Orang macam tu Allah lah.
Maknanya silakanlah kau nak goda orang yang kau tak pandang pun. So perjalanan keempat, janganlah kita ni tak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah biarkan kita, na'udzubillah min zalik. So kita kena cari Allah Subhanahu Wa Taala, cari redha Allah, baru redha Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama kita. Usaha. Wallahu alam. Di hujung ni doa Ustaz, silakan. InsyaAllah kita akhirkan doa insyaAllah ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih ya Allah, kurniakan keselamatan dan kebaikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan keredaan-Mu dalam hidup kami ya Allah, kurniakan keredaan-Mu ketika kematian kami ya Allah, kurniakan keredaan-Mu ketika kami dibangkitkan ya Allah, dan selamatkan kami di akhirat dengan keredaan-Mu ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, ibu dan ayah kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, dan orang yang mempunyai hak ke atas kami ya Allah. Sesiapa saja yang menjayakan majlis yang mulia pada hari ini ya Allah, dan kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih ada ataupun yang tiada ya Allah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Muhammad Al-Amin. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.